150. Okey, saya akan gunakan. Ingat tengok, refinance 90% saya adalah 297, dan saya perlu settlekan 150,000. So cash saya dapat adalah 147,000. Baki saya dapat sebab saya buat refinance kan. Ya, memang tambah hutang, tetapi tengok balik ya. Hanya dalam 2012 hingga 2019, 8 tahun. Kalau korang nak buat simpanan dalam 8 tahun, boleh dapat tak 147,000? Boleh tak? Sanggut diri anda, ikat perut, berjimat-cemat, dapatkan kumpu ataupun buat simpanan sampai 147,000? I boleh kata kurang mungkin. Hanya buat pinjaman ataupun refinance datang lebih senang dan cepat. Tak kira 147k ini datang dari macam mana. Jangan kisah, sebab modal itu memulakan kejayaan anda ataupun perniagaan anda. Ini adalah permulaan dan perbezaan. Masa tu I bayar 770 ringgit bulanan, dan sekarang hartanah ni saya perlu bayar 1,152. Perbezaan yang tak banyak, hanya top up sedikit, 300 ringgit. Tetapi dengan masa sekarang, korang dapat 147k. Dengan ada modal ini, korang boleh pecatkan diri sendiri untuk berjuang kejayaan anda. 100% fokus kat bidang di mana korang buat sekarang. Masa fully fokus sudah ada, dan modal untuk salah hidup ke, wang untuk beriklan ke, sudah ada. Modal sudah ada. Faham? Mengapa nak buat refinance? Mengapa nak buat refinance? Sebab refinance 147k, dia bagi 35 tahun jangka bayaran dengan kadar pinjaman 3.05%. Ya, mungkin boleh naik, mungkin akan naik bila pada masa yang ekonomi sudah pulih ataupun baik semula. Kita buat semak. Andaikan kata refinance 147, kan tadi saya refinance kan, bukan, sebenarnya saya refinance ada 297,000. Okey, tapi saya cash out boleh dapat 147 dengan loan amount 297,000 dengan kadar rate 3.05%. 35 year, bulanan adalah 1,152, dan tolak dengan pokok yang hutang saya 297,000, saya akan bayar lebih 186,549. Itu yang saya akan lebih bayar. Sekira saya bayar habis lah, saya bayar 35 tahun. Kalau saya early settle, itu lain cerita. Ingat, lain cerita. Korang pun akan tanya, kalau rate naik macam mana? Rugilah. Tak rugi mana pun. I kira rate yang paling tinggi yang kita pernah capai adalah 4.5%. Saya kira balik, tolak dengan pokok 297,000, 4.5 rate, 35 year,
I akan lebih bayar 293,340. Ingat, korang ingat, hanya 8 tahun saja, hartanah saya sudah hampir ganda 2. Kalau saya bayar habis dengan rate yang paling tinggi 4.5%, saya hanya bayar lebih 293,300 lebih sahaja. Ini jika 35 tahun. Tetapi hanya hampir 10 tahun, hartanah saya sudah ganda 2 kali dah. Kalau 35 tahun, jangan kata 35 tahun, kita katakan 30 tahun. Berapa kali ganda kita sudah dapat kalau di hartanah? Ini hanya bunga untuk bank, tetapi kita balik, kita sudah untung banyak dah. Bayar sikit bunga kepada bank, itu tak salah. Tak apa, bagi saja. Selepas dengar semua ni, kalau korang tak nak bertindak untuk belikan rumah lagi, hanya nak beli kereta saja dan beli barangan bukan-bukan, please lah, please guys, sekurang-kurangnya beli satu rumah untuk backup masa depan kita. Kalaupun tak nak bergalah ataupun bertindak, sorry guys, I tak boleh kata apa-apa lagi lah. Alright, oleh itu saya tamatkan video saya di sini. Kalau korang suka video saya dan rasa video saya amat membantu dan dapat ilmu, saya amat menghargai dan minta sekalian bagi saya 2 klik like dan klik subscribe. Tekan loceng kat sebelah, memastikan korang tidak terlepas video yang akan datang. Sekian, saya bernama Benjamin Stew, seorang perunding hartanah. Bye.